Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung. Dengar. Kita akan sambung pembacaan hadis Syama'il Muhammadiyah pada bab yang baru, iaitu bab ke-30. Iaitu bab pada menyatakan babu ma jaa fi sifati fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan berkenaan sifat buah-buahan yang pernah dimakan oleh Nabi. Jadi kita dah sentuh pada dua bahagian pada yang lepas, iaitu makanan makanan dan doa. Doa sebelum dan selepas makan. Kemudian kita sambung masih lagi dalam bahagian makanan lah, tapi dalam bab yang lain, iaitu buah-buahan. Jadi apakah buah-buahan yang pernah dimakan oleh Nabi? Jadi bukan semua jenis buah disebutkan dalam ni. Bukan. Nanti ada lagi buah. Dalam hadis lain ada buah-buahan yang lain. Tapi ni hanya sebahagiannya sahaja. Hadis yang pertama, An Abdullah bin Ja'far qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kita birrutab. Daripada Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni adalah min sigaris sahabah, sahabat kecil. Dia anak kepada Ja'far bin Abdul Muttalib, Ja'far At-Tayyar, yang wafat dalam perang Mu'tah, yang Nabi sebutkan ada 3 orang. 3 orang panglima dia. Kalau lepas Ja'far, Abdullah bin Rawahah. Lepas Abdullah bin Rawahah akan diganti oleh Zaid bin Harisah. 3 orang tu disebutkan hadis. Salah satunya Ja'far yang pertama. Jadi ini anak dia, Abdullah bin Ja'far. Dia min sigaris sahabah. Sigar sahabah ni maksudnya dia kanak-kanak yang masih kecil lagi. Masa zaman Nabi, dia antara kanak-kanak, antara anak-anak lagi. Okey. Katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi ni ya'kul kita. Nabi ni makan kita. Kita ni apa ni? Kita ni timun. Kita ni timun. Jadi dianggaplah timun tu dikira buah. Walaupun dari segi saintifik ada yang masukkan dalam sayur, tapi tu kita tak bicarakan kat sini lah. Tapi dimaksudkan sini adalah timun. Kita birrutab, dengan rutab. Rutab ni adalah buah tamar yang baru masak. Yang orang kata, orang panggil tamar basah. Dia baru masak. Ada tamar, satu lagi tamar kering. Rutab ni biasanya tamar basah ataupun tamar baru masak. Dia masih ada, orang kata, isi dia lagi. Tapi kalau tamar kering ni, yang tamar ni, biasa orang panggil tamar ni adalah yang kering, yang kita biasa makan masa buka tu. Tu dah kering, dah krepot. Kita tengok pun krepot. Yang kalau ikutkan, yang sebenarnya dia bulat. Dia bulat macam buah ciku kecil lah. Kalau ikutkan macam tu, yang tu rutab. Tapi kalau yang tamar ni sebaliknya.
Rutab ni adalah tamar dalam bentuk yang kata baru masak. Jadi Nabi disebutkan bahawa Nabi ni suka makan timun bir dengan. Dengan ni maksudnya disekalikan. Dia tak sebut wa, dia tak sebut dan. Timun dan tamar, tak. Tapi dia sebutkan timur dengan tamar. Jadi ni yang disebutkan dalam hadis ni. Jadi dijelaskan oleh ulama bahawa timun ni dia ada kesan sejuk, dia ada sifat sejuk, sedangkan tamar ni dia bersifat panas. Jadi menggabungkan kedua ni dia menjadilah makanan yang seimbang. Ini dijelaskan ulama, bukan saya jelas. Yang mana dalam hadis ni, berdasarkan hadis ni dianjurkan, digalakkan untuk kita ni menyeimbangkan makanan-makanan kita, antara makanan yang panas dan makanan yang sejuk. Walaupun ada doktor setengah doktor kata mengarutlah benda-benda ni, tapi ini apa yang disebutkan lah, dijelaskan oleh ulama. Jadi kita ni dianjurkan untuk gabungkan kedua jenis makanan. Kalau timun ni dia jenis tawar dan sejuk, dia tak ada rasa. Tapi tamar ni dia manis. Jadi bila gabungkan kedua-dua ni, dia menjadikan seolah-olah timun tu ada manis juga. Itu apa yang dijelaskan. Keseimbangan dalam makanan ni penting lah. Sebab apa? Sebab itulah yang menjadikan tubuh badan kita sihat. Seperti mana dalam hadis, berlebih-lebihan dengan makanan ni, walaupun dengan satu jenis, contoh makan daging ya, dia memberikan orang kata efek yang tak bagus. Contohlah kita makan daging 3 hari berturut-turut, lebih 3 hari berturut. Kalau ulama kata jangan makan lebih 3 hari berturut daging ni. Kalau dalam kesihatan pun sebut jangan sampai 2 hari berturut lagi ya. Tapi kita tak digalakkan lebih daripada tu. Tak galak, bukan haram, tak galak. Sebab apa? Dia boleh bagi kesan pada tubuh badan. Antara orang kata sebab Nabi SAW ni badannya sihat, kan, adalah disebabkan Nabi jaga pemakanan. Dalam hadis disebutkan kullu washrab wala basa wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad disebutkan, makanlah dan minumlah dan pakailah dan bersedekah tanpa berlebih-lebihan. Kan? Ghairi sarafin, jangan lebih-lebih. Makanlah. Nak makan apa? Makan. Nak minum apa? Minumlah. Nak pakai apa? Pakai. Nak apa? Nak sedekah? Sedekahlah. Ghair sarafin, janganlah berlebihan. Janganlah berlebihan, wala makhilah, dan janganlah sombong. Maka disebutkan bahawa makan, minum, berpakaian jangan lebih-lebih. Kemudian sedekah, wala makhilah, jangan sombong. Sedekah tu kita tak sebutlah, tapi yang kita sebut makan, minum, berpakaian. Jadi anjuran untuk makan dan minum serta berpakaian ni juga disebutkan dalam Quran. Dalam surah Al-A'raf disebutkan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian yang cantik apabila nak pergi masjid. Jangan pakai yang kata buruk-buruk. Pergi masjid pakai buruk. Wa kulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, wala tusifu, jangan lebih. Jangan lebih-lebih. Jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melampau. Jadi kita nak makan apa? Nak makan mi, nak makan nasi, terpulang, tapi jangan lebih. Lebih-lebih macam mana? Lebih-lebih ni sama ada melampaui batas ketika makan. Yang kedua adalah membazir. Bazir tu makruf lah. Contohlah kita beli makanan. Kita kat rumah ada 2 orang, suami isteri, anak-anak semua kat asrama.
Tapi kita beli makanan macam 10 orang 10 orang. Makan tu kalau untuk simpan tak apa lagi, tapi ni macam nak makan terus tu macam 10 orang. Maka itu berlebihan. Itu maksud dia berlebihan. Ataupun kita makan bila kita makan nasi, biasa kita boleh kenyang dengan berapa pinggan? 2 pinggan lah biasanya. Biasanya sepinggan sepinggan dah kenyang. Tapi ada orang kadang-kadang kena tambah lagi sepinggan. Kemudian kita makan lebih daripada 2 pinggan. Kalau lapar betul tak apa. Tapi ni jadi tabiat. Lapar betul lah, mungkin dah 3 hari tak makan kot. Dia makan 3 pinggan, tak apalah, makanlah 3 pinggan. Tapi dia ni kerap makan 3 pinggan. Selalu makan 3 pinggan. Ni kok jenis orang, ada orang mungkin kenyang tu dengan 3 pinggan. Tapi dia ni kerap makan 3 pinggan. Maka melebihi daripada adat tu adalah melampaui batas. Biasanya dia ni makan 2 pinggan dah kenyang dah, ataupun sepinggan. Tiba-tiba dia ni makan 3 ataupun lebih, 5 pinggan, tak tahu ada orang macam ni kan. 5 pinggan dah nasi Arab tu. 5 pinggan. Maka ini melampau. Ni maksud melampau. Ataupun beli makanan, beli lebih daripada yang diperlukan. Beli nasi 2 bungkus cukup lah. Tapi dia beli 5 bungkus campur putu mayam, lepas tu campur roti canai, pergi pasar kan. Semua benda dia apa yang dia lalu semua dia beli. Maka ini membazir, pun termasuk melampaui batas juga. Maka janganlah kita melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sehingga Allah tidak suka pada melampaui batas. Termasuk berpakaian, beli baju sampai bila pergi mall 4-5 pasang, bila pergi mall 4-5 pasang. Beli kereta sampai 4-5 biji. Padahal orang kat rumah dia dengan bini dia je 4-5 biji. Oh, banyak pula 4-5 biji. Kalau rumah tu ada kereta yang tak perlu lah. Ada yang bagi alasan, kalau mampu apa salahnya? Tak. Ni bukan jawapan dia. Kadang ada orang jawab kalau mampu apa salahnya? Tak, semua benda yang kita buat ni semua dipersoalkan. Kita ingat. Semua kita, apa yang kita ada kat rumah ni, Allah akan tanya. Kenapa ada 5 biji kereta kat rumah? Kenapa? Kenapa? Orangnya ada seorang je kat rumah, bini dah mati dah, ada 5. Kenapa nak beli? Untuk apa? Untuk kebaikan apa? Itu semua rezeki daripada Allah. Itu semua datang daripada Allah. Kita yang belanjakan. Dia semua akan ditanya. Harta tu dari mana dapat dan untuk apa yang dibelanjakan, semua akan tanya. Untuk menunjuk. Jadi waktu dah dekat hari kiamat, dia semua kita akan bongkar apa yang kita rasa masa kat dunia. Kita tak boleh kata aku sebenarnya tak boleh pusing dah. Waktu dah beritahu hakikat, aku sebenarnya beli 5 sebab ikut trend. Jadi semua itulah semua tu ada kiraannya di hari kiamat ni. Ramai, bahkan ustaz-ustaz pun ada yang guna alasan, beli mewah-mewah. Bukan semua lah. Kadang bagi alasan kalau mampu apa salahnya. Senang jawapan ni. Macam tu, kenapa orang kaya je boleh pakai jawapan ni? Kalau mampu apa salahnya? Orang miskin tak boleh guna alasan ni. Dah hari ni hari gaji, belilah banyak sikit. Kadang ada yang kata tak boleh, awak tu bukan yang mampu, nanti bulan depan belum tentu. Tak. Jadi benda ni kita kena faham. Sebenarnya apa yang dianjurkan dalam Islam adalah apa yang diperlukan. Pakaian, buat apa beli banyak-banyak 4-5 pasang tapi tak pakai pun sehari. Lepas tu bagi alasan, alah sekali setahun je. Ingat alasan ni boleh pakai kat hari kiamat nanti? Tak boleh. Jadi semua ni akan dipersoalkan. Termasuklah makan makanan yang termasuklah melampaui batas. Dalam makanan ni kita makan mengarut lah. Makan mengarut. Contohlah durian cicah sos contoh. Durian cicah sos ataupun makan Maggi dengan coklat. Ini mengarut.
pun melampaui batas. Sebab apa? Nak kejar rating, nak kejar viewers. Ini semua makanan-makanan yang mengarut lah. Yang mana yang mana sepatutnya dielakkan. Hukum asal makan Maggi, hukum asal makan coklat harus. Tapi bila kita melampaui batas tu apa? Tu apa? Dan kan kalau dari sudut kata kesihatan pun bagus ke? Bagus ke makan durian dengan sos, ataupun makan durian cicah coklat, makan nasi dengan boba contohlah. Ada orang buat nasi dengan boba. Ada juga orang buat apa yang dibuat, makanan anjing. Makanan anjing. Jadi ni orang kata makanan anjing campur dengan nasi. Jadi ni antara orang kata perlakuan yang melampaui batas. Kalau dari sudut sains pun tak elok makan durian tu dengan air kok contohnya. Tak elok. Apatah lagi kalau selain daripada tu. Ni makan Maggi dengan cheese pun kita dah rasa pelik dah. Patutnya dulu orang tak buat macam ni. Tiba sekarang dah jadi trend. Ni makan pula dengan makanan-makanan yang lain. Jadi perlu dielakkan. Ni antara perlakuan yang melampaui batas. Semua sebab nak kejar orang kata hawa nafsu saja. Kalau nak makan nasi, makanlah nasi. Nak makan coklat, makan coklat. Tapi kenapa nak kena gabung? Ni semua kehendak. Kehendak. Dia bukan orang kata keperluan. Bila kita sebut pasal kata keperluan, orang kata kehendak manusia ni, dia ada keperluan, dia ada hajat, dia ada daruriyat, dia ada tahsinat, dia ada hajat. Jadi makan tu adalah keperluan, daruriyat, tak makan mati. Tapi kalau nak gabung adakah kalau tak gabung ni mati? Nak kena gabung juga coklat dengan Maggi ni. Kalau tak aku mati. Yang ni yang kata kena tanya balik pada diri sendiri. Adakah ia perlu ataupun dia kehendak saja, hawa nafsu. Jadi bila kehendak ataupun kehendak hawa nafsu ni, kita kena hati-hatilah. Barangkali dia boleh menjerumuskan kita pada kebinasaan. Jadi makan benda ni kalau dari segi saintifik pun bukan bagus. Jadi benda tu adalah termasuk daripada melampaui batas. Jadi Nabi ajarkan kita ni bila makan ni biarlah seimbang. Biarlah kata makan timun, hatta daripada makan timun dengan tamar, ulama dah buat satu kesimpulan, makanan seimbang. Makan seimbang tu apa yang ditunjukkan dalam sunnah. Tak kisah kita makan apa pun. Okey. Hadis yang seterusnya. An Aisyah. Dan antara khasiat hadis pertama ni, antara khasiat makanan yang dimakan Nabi tadi seperti mana yang disebut oleh Aisyah, pernah dahulu selepas bernikah, selepas nikah, apabila tiba masa untuk tinggal dengan Nabi SAW, ibu Aisyah, siapa ibu Aisyah? Ummu Rumman. Ummu Rumman, ibu Aisyah kata nak bagi tubuhnya kelihatan, kata tubuh Aisyah ni kelihatan dewasa. Lepas nikah kan, lepas nikah Nabi tak bersama Aisyah lagi. Lepas nikah berapa tahun lepas tu baru Nabi bersama Aisyah. Jadi lepas nikah tu ibu dia Ummu Rumman nak jadikan Aisyah ni cepat besar, badan cepat besar. Jadi ibunya telah memberi makan timun dan tamar. Ni apa yang disebut dalam syarah bil kisa al kisa bir rutab at'imun at'amtanil kita bir rutab fasamintu alail ahsas saman. Maka aku pun menjadilah badan aku besar. Badan aku besar dan cantik disebabkan banyak makan timun dan tamar. Jadi siapa yang rasa macam badannya kurus, kepeng, boleh try makan timun dan tamar. Dalam satu riwayat lain, dalam dalam riwayat tak kuat lah, pernah disebutkan Nabi SAW pernah makan timun dengan garam. Dan
Dan kadang-kadang Nabi makan yang manis, kadang-kadang Nabi makan yang masin. Maksudnya timun tu makan yang manis, buah yang manis, kadang timun tu makan yang masin. Maka dia menyeimbangkan. Sebab rasa timun tu macam kosong, tawar. So, bila campur dia jadi macam sesuatu yang kata makanan berat lah. Dia tak ada rasa apa-apa. Bila dia tambah, kalau makan kurma saja. Bila campur timun dia jadi macam banyak. Sebab kalau makan dua-dua benda yang manis, maka dia dah jadi manis tu 2 kali ganda. Jadi ini biasa dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hadis berkenaan Nabi makan garam tu. Tapi ada pun hadis betul, hadis riwayat dhaif lah, tak kuat. Banyak hadis berkaitan garam ni banyak yang lemah. Hadis berkaitan garam, ada satu hadis tu makan garam sebelum makan. Sebelum makan nasi, makan garam dulu. Kan ada hadis lah, tapi hadis tu lemah juga. Kebanyakan hadis berkaitan garam ni lemah. Tapi tidaklah dinafikan. Tidak. Aduh, gatal betul tekak. Kebanyakan hadis berkaitan garam ni lemah, tapi tidak dinafikan dia punya khasiat. Okay, hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulut bittih birrutab. Daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan bittih. Bittih apa? Tembikai. Tembikai. Birrutab, dengan rutab. Yang dalam ni pula dia 2 benda yang manis. Tembikai tu boleh jadi manis tak manis lah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang lain dalam satu khabar yang sahih, fi khabr sahih biqaulihi yukassirul har haza barda haza. Nabi pernah sebutkan dengan Nabi makan tembikai dengan rutab tu, dengan kurma basah tu. Nabi kata yukassirul har, sifat panas ini, kata sifat sejuk ini akan menghilangkan sifat panas yang lain, ataupun sebaliknya sifat panas ini akan menghilangkan sifat sejuk yang lain. Maksud apa? Sebab kedua-duanya kontradik. Biar rutab tu dia sifat dia panas, dan tembikai ini sifat dia sejuk. Maka dia dicampurkan. Ini adalah pengamalan wastimalaha ala qanunut tib. Ini biasa diamalkan dalam qanun tib, dalam orang kata kebiasaan dalam tib. Tib ni perubatan biasa orang kata campur sejuk dan panas ni biasa dilakukan. Dilakukan dalam orang kata untuk tujuan kesihatan. Okey. Hadis yang seterusnya, an Anas bin Malik qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbis war rutab. Okey, dalam hadis ni pula Sayyidina Anas mengatakan, aku pernah melihat Nabi yajma'u, menghimpunkan, menggabungkan antara khirbis, tadi tu timun, lepas tu tembikai, kedua dengan rutab kan. Yang ni khirbis pula, khirbis war rutab. Khirbis apa? Khirbis ni adalah tembikai susu. Tembikai susu. Dikatakan sini setengah ulama mengatakan bukanlah tembikai susu kan, tapi tembikai jenis lain. Tapi pandangan yang lebih kuat adalah tembikai susu. Tembikai susu pun banyak jenis. Honeydew lah, rock melon lah. Dikatakan tembikai susu lah pandangan yang kuat. Warutab, dan juga rutab. Tujuan, maksud Sayyidina Anas ni, tujuan Nabi makan tamar untuk menjadikan tembikai itu bertambah manis. Tembikai itu boleh jadi tak manis ataupun manis, tapi dengan makan tamar tu dia menjadikan lebih manis, lebih sedap. Rasa manis tembikai mungkin macam ni, tapi campur dengan manisnya tamar, maka dia lebih manis. Kadang-kadang tembikai itu tawar, tapi bila makan dengan tamar dia jadi manis. Dan kata ulama,
tidak semestinya, kata Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, tidak semestinya apa yang sebab ini, tidak semestinya sebab inilah Nabi campurkan kedua makanan ni. Tak semestinya, tak mestinya dengan alasan nak jaga, kata oh campurkan kata buat macam ni dia lebih manis, buat macam ni dia daripada tawar jadi manis. Tak semestinya. Ni penjelasan ulama. Ulama dah jelaskan Nabi buat macam ni untuk jaga kesihatan. Tapi Maulana Zakaria kata tapi tak semestinya juga sebab itu. Tak semestinya sebab tujuan kesihatan, tujuan yang baik itu. Nabi memang makan benda-benda yang baik, tapi tak semestinya sebab itu, sebab nak bertambah manis tu. Maksudnya apa? Tak perlu pun nak kena ada alasan tertentu apabila kita nak makan sesuatu. Tak perlu. Samalah apabila dalam syarah sebutkan fakana la yajma'u bainal harain. Adalah tidak elok untuk mencampurkan dua makanan yang panas. Contohnya kita makan sate dengan durian, contohlah. Tak elok. Wala bardain, dua benda yang sejuk, contohnya makan aiskrim dengan tembikai, contoh. Wala lazjain, dua benda yang lazjain ni macam tak senonoh lah. Nampak kata macam makan apa kan, nampak macam tak senonoh. Bukan, dia makanan tu bukan, dia makanan sendiri nampak macam tak senonoh lah, macam makan lato-lato lah, lato-lato pula apa apa tu yang pernah yang melekit-lekit tu, latok orang Sabah makan latok. Nampak dua bercampur, maksudnya makan tu saja tak apa, tapi mencampur kan, makan benda lain yang lebih kurang serupa. Wala ghalizain, dan tidak makan dua benda yang kasar, dua makan jenis makanan yang kasar masuk dalam perut. Walam yajma'u bainal laban was samak, dan tidak mencampurkan antara ikan dan susu. Ni pun pernah dengar. Wala bainal laban wal hamid, yang tidak mencampurkan antara susu dengan hamid. Hamid ni asid ataupun asam, benda yang masam, susu dan benda yang masam. Wala bainal laban wal bid, dan tidak mencampurkan susu dengan telur. Wala bainal laban wal laham, tidak mencampurkan susu dengan daging. Walam yakulu syai'an minal at'amah afnah wal malihah, lianna dzalika lahu dar, kerana semua yang disebutkan tu adalah boleh mengundang mudarat. Walam yashrab ala ta'amihi lialla yufsad, dan tidak minum kata di atas makan, maksudnya makan berulamkan air lah, kerana ianya merosakkan. Ya, apa yang dijelaskan ulama ni adalah berdasarkan perbuatan Nabi. Macam kita sebut tadi, campur benda yang sejuk dan panas, campur dua manis, yang asalnya tawar campur dengan manis, semuanya jadi manis. Apa yang dilakukan Nabi ni supaya makanan tu jadi seimbang, dan ulama menjelaskanlah, disebabkan itu Nabi tak campur makan ikan dengan susu, contohnya makan susu, minum susu dengan asam tadi, benda-benda yang masam. Minum susu dengan telur, campur telur, makan telur sambil minum susu, ataupun susu dengan daging dan seumpamanya kan, dan tidak campur dua benda yang sejuk. Dan makan sejuk, makan bawah makan sejuk, atas makan sejuk, ataupun dua benda yang panas, makan daging makan, lepas tu makan juga sate. Maka yang disebut ni adalah dikhulasahkan, disimpulkan oleh ulama tib. Kata tib, tabib, ataupun orang kata pakar-pakar kesihatan dululah. Tabib, dipanggil tabib. Dulu buat kesimpulan daripada apa yang perlakuan Nabi ni, maka inilah kesimpulan ni. Nabi tak campur ni, tak campur sekian.
kita biasa dengar kan, tak makan susu, jangan makan susu dengan ikan contoh, jangan makan susu dengan buah. Sebab ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi bukanlah, sebab dari sudut sains ada juga contohnya minum susu dengan asam. Sebab asam tu dia bagi kesan pada protein, pada kalsium ataupun protein susu tu, dia bagi kesan yang kontradik, yang menyebabkan kadang-kadang orang sakit perut dan sebagainya. Tetapi apa yang dijelaskan berdasarkan kesimpulan ulama tu bukanlah dia wajib. Kadang-kadang orang tak bagi anak dia kena makan buah sebelum makan buah sebelum makan. Memang Nabi buat macam tu, makan buah sebelum makan, tapi Nabi tak pernah kata mesti makan buah. Itu bukan arahan. Kita nak buat boleh, tapi kita tak boleh paksa orang. Cakap ke anak tak apa, tapi jangan paksa kawan kita dah lapar nak makan nasi dulu. Makan buah tu, buah dah terhidang dah. Memang yang itu yang dilakukan oleh Nabi, tapi ulama dia buat kesimpulan daripada cara makan Nabi SAW tu, Nabi tak campur ni, Nabi makan buah dulu. Sebab ada khasiat juga makan buah selepas makan, ada sebenarnya. Disebut dalam kitab tip, makan buah ni elok sebelum makan dan selepas makan. Tapi apa yang kita nak sebut sini, apa yang khulasah daripada ulama tu bukanlah menunjukkan ianya wajib, bukan. Saya tak ada masalah pun kalau kita nak minum susu yang masam, contoh susu yogurt. Sekarang banyak susu yogurt. Makan susu dengan susu dengan apa dia sebut dia? Susu dengan daging. Maksudnya sambil makan nasi lauk daging, lepas tu sambil minum susu. Tak salah. Cuma benda tu ada kesan-kesan lah dari sudut kesihatan. Sebab tak ada daripada mana-mana sumber yang mana Nabi memerintahkan, Nabi suruh, ataupun ada hadis Nabi sebut makanlah janganlah campurkan susu dengan daging. Tak ada perintah-perintah sedemikian. Apa yang disebutkan ini adalah kesimpulan daripada ulama. Sebab tu dalam kitab-kitab Tibun Nabawi, banyak kitab Tibun Nabawi ramai ulama tulis. Ibnu Jauzi tulis, Ibnu Qayyim tulis, Imam Suyuti, Imam Zahabi, masing-masing ada kitab-kitab Tibun Nabawi dia. Maka dalam kitab Tibun Nabawi tu dia buat konklusi lah, Nabi tak buat macam ni, Nabi tak buat macam ni. Tapi apa yang disebutkan tu bukan satu kewajipan. Jadi bila orang nak minum susu dengan susu masam, contoh susu yogurt lah, pulang. Mungkin orang tu suka kan. Jangan ni bertentangan dengan sunnah, tak. Sebab Nabi tak kata jangan campur, tak. Nabi tak kata macam tu. Jadi jangan kita mandai-mandai. Yang itu adalah kesimpulan ulama saja. Okay. Tapi ada juga yang kata, ada doktor dulu pernah kata lah, kalau selalu sangat minum susu yogurt ni, dia boleh ada kesan-kesan, terutama bagi orang apa kata, tak elok bagi orang yang ni lah, kata survival cancer ni. Dia boleh bagi kesan pada kanser tu untuk aktif balik. Bukan saya cakap doktor cakap. An Abi Hurairah qala, hadis yang seterusnya, kana an-nas iza ra'au awwal ath-thamar ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni perhatikan, ni antara benda yang patut kita ikut. Daripada Abu Hurairah katanya, adalah orang-orang ataupun masyarakat iza ra'au awwala, apabila melihat awwal ath-thamar, buah-buah awal. Buah-buah awal ni dipanggil bakurah. Buah-buah awal maksudnya yang mula-mula berbuah di awal musim. Ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka segera membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cara orang dulu dia nak ihtiram ulama ataupun orang-orang mulia dari kalangan mereka di tempat mereka.
Ni cara orang dulu lah nak ihtiram. Dia diamalkan lama dah, sampai nenek moyang kita pun buat tak. Ada tok-tok guru yang mengajar di tempat mereka, yang alim ataupun orang-orang yang mulia, pemimpin contohnya. Bila musim buah, permulaan musim buah, buah yang pertama tu dia dibawa kepada tok guru. Padi bawa masak, padi siap. Padi bawa masak, padi yang pertama diambil tu terus dibawa pada orang-orang yang mulia, pemimpin dan sebagainya. Jadi benda ni sebenarnya bukan dilakukan oleh nek moyang kita, tapi dah tapi dah dilakukan sejak daripada zaman Nabi. Satu perkara yang mulia lah. Sebab tu kalau ada kadang-kadang kita nak bagi orang, tapi dah bagi tu bila orang kata berlebih-lebihan, dah lebih baru bagi orang. Kita nak sedekah ni patutnya bagi kita ni niat nak sedekah sepatutnya. Dulu masa saya ada tahfiz kejap ni. Tahfiz tu tak berjalan lancar. Dulu ada orang selalu nak bagi makanan. Dia jual-jual makanan tak habis. Lepas tu tak habis, kita bagilah kat tahfiz ustaz. Ustaz nak bukan dia cakap saya, dia cakap kat orang bagi tahu saya. Ustaz nak ada seorang ada seorang peniaga ni, dia jual nasi lemak tak habis. Jadi dia ustaz nak, dia kata tak payah, ambil. Sebab kalau bukan saya sombong, tapi kadang-kadang nak kena ajar kat orang-orang macam ni. Kalau nak sedekah tu biar awal-awal niat nak sedekah. Bila masak nasi tu ni asing, ni nak bagi sedekah. Nak sedekah anak yatim, nak sedekah kat tahfiz, nak sedekah orang sembahyang Jumaat. Bukan saya sombong. Masa tu pun bukanlah sampai tahap terdesak lagi. Kata kadang-kadang kita kena ajar orang macam ni. Kalau nak sedekah tu jangan sedekah dah lebih-lebih. Patutnya kita sedekah ni benda yang kalau sedekah selepas tak ada kita tak dapat pahala. Dapat pahala. Cuma sedekah yang terbaik. Kita sebut sedekah terbaik ni apa yang kita yang terbaik kita ada. Kan? Bukan tak boleh bagi langsung. Bukan tak bagi langsung. Awal-awal dia bagi. Saya cerita ni, bukan dia sebelum tu tak pernah bagi. Dia pernah bagi. Tapi bila dah kali ketiga, dia dah banyak kali tu, kita rasa tak selesa lah. Dia seolah-olah tak habis, tak apa, tahfiz ada. Dah petang-petang tu nasi dia pagi-pagi tu baru nak bagi. Jadi kita kena ajar lah. Kalau nak sedekah, asingkan siap-siap. Bagi pagi-pagi kadang budak lapar, tapi bila dah petang budak kadang dah dapat makan baru nak bagi. Jadi tak elok. Dia bukan kita nak kata benda tu salah, tapi kita kata ni mindset. Mindset kena betul lah. Kalau nak sedekah tu biar sedekah daripada harta kita yang terbaik yang kita ada. Asing kan, memang aku nak bagi nak sedekah pada anak-anak ni. Tapi tahfiz tu tak lama lah. Dia ada masalah pengurusan. Saya terpaksa tinggal. Okey, jadi tu satu kata amalan yang baik untuk dilakukan. Apabila buah-buahan yang pertama dibawa bukan dah kata dah tengah-tengah musim, kata dah jual habis dah, tinggal yang sisa-sisa je baru nak bagi orang. Maka elok juga bagi, tapi bukanlah itu yang bukanlah ia adalah sedekah yang terbaik. Kalau dari sudut sedekah dia ada kualiti juga. Ni sedekah yang terbaik, maka pahala yang didapatkan juga adalah berdasarkan kualiti pemberian kita. Mestilah beza. Orang bagi RM100, RM100 tu lepas lebih-lebih. Lepas duit gaji dah tak tahu nak buat apa, ada satu nak buat apa ni? Nak buang tong sampah ke nak bagi orang? Bagi orang. Antara buang tong sampah ke bagi orang? Bagi orang. Ataupun dia
awal-awal lagi dia dah hasilkan RM100 tu memang dia nak bagi. Tu mesti beza. Walaupun nilai dia adalah nilai yang sama. Bukan kita yang kata tak pahala, dia pahala tapi kualiti beza. Qala, jadi apabila Nabi terima makan buah-buahan tu, fa iza akhazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apabila Nabi terima hadiah tu, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahima abduka wa khalilatuka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'auka li Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mislihi ma'ah. Nabi berdoa, ya Allah barik lana fi samarina, ya Allah berkatilah kami di dalam buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, berkatilah kami di dalam kota-kota kami. Wa barik lana fi sa'ina, berkatilah kami dalam sa' kami. Wa fi mudina, dan mud kami. Sa' dan mud ni dia kiraan. Kiraan berat orang zaman dulu. Sa' dan mud. Kalau kita gram dan kilogram. Ni dia sa' dan mud. Allahumma inna Ibrahim, maksudnya berkatilah sa' dan mud kami. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khalilatuka nabiyuka, ya Allah sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, wa khalilatuka, dan kekasih-Mu, dan nabi kamu, nabi-Mu. Wa inni abduka wa nabiyuk, dan aku juga adalah hamba-Mu dan nabi-Mu. Nabi sebut Nabi Ibrahim abduka, hamba, kekasih dan nabi-Mu. Wa inni, dan aku, Nabi sebut aku hamba-Mu dan nabi-Mu. Nabi dalam syarah sebut Nabi bertawaduk. Semasa doa ni Nabi bertawaduk. Nabi tak sebut dirinya kekasih Allah. Walaupun Nabi hakikatnya memang kekasih Allah, tapi Nabi sebut akulah hamba-Mu dan nabi-Mu. Wa in da'aka li Makkah, dan apa yang telah dia, iaitu Ibrahim, mohon untuk Mekah. Wa inni ad'auka li Madinah, aku juga mohon sama untuk Madinah. Bimisli ma da'aka bihi li Makkah, seperti mana dia doa untuk Mekah. Wa mislihi ma'ah, samalah apa yang diminta. Jadi Nabi SAW dalam satu hadis, hadis Muslim disebutkan, hadis itu Nabi sebut haramtul Madinah kama harrama Ibrahim al-Makkah, aku telah mengharamkan Madinah ni seperti mana Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Haram kat sini bukan haram maksud negatif. Haram ni maksudnya menjadikan Madinah ni mulia, barakah. Jadi menjadilah Mekah dan Madinah tu mulia dan barakah, lebih daripada negeri-negeri lain atas muka bumi ni. Cuma kelebihan Nabi mendoakan untuk sa' dan mud dan buah-buahan. Nabi Ibrahim tak doakan tu. Sebab itulah makan buah-buahan dan makanan kat Madinah ni dia lebih diberkati berbanding Mekah. Bukan Mekah ni tak bagus, tapi Nabi Ibrahim dia doa keberkatan negeri tu je. Dalam Quran, dalam surah Ibrahim disebutkan, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim dia doakan keberkatan Mekah dan buah-buahan kat Mekah tu, setakat tu, la'allahum yashkurun. Tapi Nabi SAW minta apa yang sama Nabi Ibrahim minta, kemudian dia tambah makanan-makanan. Makanan semua, makanan sa' dan mud. Sa' dan mud ni maksudnya makanan lah. Dia sa' dan mud ni maksudnya kiraan berat, tapi maksud kat situ adalah makanan-makanan, makanan gandum, beras kalau zaman kita beras, semuanya diberkati. Qala summa yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dhalika thamar. Kemudian Nabi memanggil anak-anak kecil. Nabi terima hadiah buah-buahan tu, Nabi panggil anak-anak kecil dan Nabi bagi kepada bagi buah-buah ni kepada anak-anak tersebut. Jadi ada dua benda besar yang dilakukan oleh yang boleh kita tiru kat sini. Pertama adalah perlakuan sahabat, masyarakat Madinah waktu tu, iaitu mereka ni bila dapat sesuatu, maka hasil daripada sesuatu tu dia bagi pada orang yang mulia. Dapat buah baru masak,
Jadi bagi yang baru masak tu bagi. Yang pertama tu bagi dulu pada orang yang mulia. Contohnya contoh kita baru dapat gaji. Contoh baru dapat gaji. Duit gaji tu bagi pula kepada ustaz. Contoh lah. Tak ada. Tak adalah bagi mak bapak orang yang mulia. Mak bapak orang mulia. Duit gaji pertama tu. Utamakan orang yang mulia. Tapi nafkah tu tak dinafikan lah. Okay. Yang kedua adalah doa Nabi. Doa Nabi pun sesuai. Apa yang Nabi baca ni sesuai. Bila kita dapat buah-buahan, bila kita dapat rezeki, kita doa apa yang didoakan Nabi supaya rezeki yang kita dapat tu bertambah. Sekurang-kurang sekali lah. Kita doa apa yang Nabi pernah baca ni sekurang sekali, walaupun nampak panjang. Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi su'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inna abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka li Madinah bimisli ma da'aka bihi li Makkah wa mislihi ma'ah. Panjang lah, tapi cukup sekali. Kata Syekh Fahmi, almarhum Syekh Fahmi Zamzam, kita ni nak termasuk orang yang beramal dengan ilmu kita ni, buat sekali pun dah cukup lah. Bila kita tak amal ilmu yang kita buat, maka kita termasuklah orang yang tidak beramal dengan ilmu. Kan dalam syair Syekh Ibn Ruslan disebutkan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang yang ada ilmu tapi tak amal, mu'azzabun min qabli ubadi wasan, dia dulu akan diseksa sebelum si penyembah berhala. Habis lah, menyesal aku belajar. Dah belajar nak kena amal pula. Taklah dia bergantung lah ilmu apa kan, kepentingan ilmu tu tahap mana. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, tapi hati-hati orang yang tak nak belajar ni, hati-hati kan. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Jadi kalau kita beramal dalam keadaan kita tak ada ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalannya tidak diterima, malah ditolak dan tidak diterima. Jadi tak boleh, kena belajar juga. Cuma bila kita belajar tu kita azam nak amal, sekurang-kurang sekali lah. Benda-benda yang susah-susah tu sekurang-kurang sekali pun tak apa dah. Okey. Jadi tu hadis yang sempat kita sentuh pada malam ni. Ada dua hadis kita sempat kot. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu alam. Yang baik itu datang dari Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.